Okay, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akak masuk balik. Sekarang. Yang belum lagi tak tahu terjemahan, saya dah buka. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Terjemahan dia dekat bawah lah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam tu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu dan Nabi dan Rasul. Okay, untuk tajuk kita hari ini tajuk 24 yang ada buku teks. Kita tengok buku teks muka surat surat apa surat apa salah? Tak ingat lah. Tengok buku tak. Pelajaran 24 bidang sirah, muka surat 142 sampai 150 kot, sampai 150 ni tajuk. Sebenarnya untuk kelas saya ni saya dah sentuh sikit Saza. Saza dah masuk tak bab ni? Saza? Dua orang ke? Saza dah masuk tak bab ni? Bab 24. Tak dengar ni Saza. Sekejap. Oh, Ustazah tak ada. Patutlah. Bukan? Ada. Ya. Okey. Kongsilah, kongsi. Boleh? Tak apa. Ustazah dah ada tak pelajaran 24? Dah. Okey, semua kelas saya yang 1A dan 1 sama lah. Sama dengan saya lah. So ini saya 1A, 1E pun saya sentuh sikit saja untuk exam kan. So hari ni kita akan cuba habiskan untuk sirah Nabi. Sebenarnya panjang Ustazah kan benda ni. Nak cerita ni satu hari pun tak habis sebenarnya. Sebab dia panjang. Sebab kita kena sentuh daripada sebelum kerasulan, selepas kerasulan, hijrah dan sebagainya untuk bab riwayat untuk Nabi Muhammad. Okay, saya mulakan untuk pelajaran 24. Slide ni nampak slide? Nampak. Okay, kita teruskan untuk biodata Nabi. Ini slide ulangan sahaja. Nak tengok buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 142. So nanti saya akan cuba bacakan terjemahan lah, dalil nakli. Kalau ada saya tak letak dalam slide, tapi boleh refer buku teks, boleh rujuk buku teks yang saya akan nyatakan nanti muka surat berapa. Okay, untuk biodata Nabi Muhammad, nama sebenar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dari segi salah silahnya boleh tengok dalam buku teks 142 lah. Dia punya salah silah dia yang sampai atas lah. Ini saya ambil sampai dia punya bapa datuk moyang dia sahaja, Bani Hashim. Okey. Tu untuk Nabi Muhammad, nama pun dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tu antara nama lain yang untuk Nabi Muhammad ialah Ahmad, yang kedua adalah Al-Mahi, yang ketiga adalah Al-Hashir, dan yang keempat Al-Aqib. So huruf Ain ni Ustazah kan? Bukan Aqib, ni huruf Alif Lam, Ain, Alif, Qaf, Ba, Al-Aqib. So sebutan ni lah untuk nama lain Nabi Muhammad ada 4. Dan biasanya untuk soalan tanya, dia akan tanya gelaran. Gelaran ni Al-Amin lah, Al-Amin. Sama-sama gelaran untuk Nabi Muhammad. Bukan Al-Amin Al-Amin. Ini gelaran untuk Nabi Muhammad. Special lah. Nanti saya cuba ceritakan sedikit kenapa dia dipanggil Al-Amin untuk dia punya gelaran nanti. Boleh saya teruskan, Zaza? Okay, boleh. Zaza? Boleh. Okay, untuk data yang seterusnya adalah tarikh dan tempat lahir. So tarikh 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebenarnya ini ada saya kongsikan sikit Zaza
Kalau saya dia salah, Ustazah akan betulkan lah. Sebenarnya 12 Rabiul Awal ni dia ada khilaf ataupun pendapat yang berbeza daripada setengah ulama lah. So ada ulama kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 10 Rabiul Awal. Tapi untuk kita punya pembelajaran kita gunakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. So maksudnya untuk exam kena jawab 12 Rabiul Awal lah. Maksudnya kalau ada dengar ceramah, so mungkin ada pendapat ulama yang akan katakan 10 Rabiul Awal ataupun 9 Rabiul Awal. Yang itu ialah khilaf. Khilaf ni perbezaan pendapat Ustazah kan. Ya. Tapi So sebenarnya dia tak lah. so dalam exam kena jawab 12 lah. Okay. So tempat lahir ialah di Mekah. Kunyah ni ialah Abu Qasim ni saya ambil dalam teks. Kunyah ni ialah panggilan kepada seseorang di samping nama ataupun gelaran dengan meletakkan Abu bagi lelaki dan Ummu bagi perempuan di awal sesuatu nama. Sebenarnya Ustazah, kalau saya salah ni saya tolong betulkan So kenapa dipanggil Abu Qasim? Sebab biasanya dinamakan kunyah ni ialah bersempena dengan nama anak sulung dia. Kalau maksudnya kalau Nabi Muhammad ni anak dia Qasim kan, Ustazah kan? Ya. Sebab tu Abu ni sepatutnya ialah panggilan ataupun ayah dalam bahasa Arab ialah ayah. Ayah kepada Qasim. So kan? So ayah kepada Qasim lah. Sama juga dengan Abu Bakar Ustazah kan. Untuk perkongsian, Abu Bakar bukan nama sebenar kan? Maksudnya kita panggil Sayyidina Abu Bakar tu sebenarnya dia tu bukan nama sebenar dia. Nanti disertul untuk Khalifah Ar-Rashidin. Sebenarnya dia bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Abdullah sebenarnya. Kita panggil Sayyidina Abu Bakar kan. Nama sebenar ialah Abdullah. Dia ada panjang lah, dia punya sanam. Okay, untuk ibu Nabi Muhammad, Aminah bin kalau ni Wahb bin. Kena sebut salah ni punya sebutan Wahab ke? Sebab selama ni Aminah Wahb bin. Ni bukan bin binti ni saya typo Binti Wahb bin. Teks Wahb bin. Kan so dalam buku teks Wahb bin lah. Sebab ada dua baris bawah tu. Okay, saya teruskan lagi. Yalah. Kan? Okay, untuk nama macam kita tahu sebelum ni kita dah belajar di tadika dan sebagainya, anak Nabi kita ada 7 orang kan yang kita hafal sebenarnya. Ada 7. Tapi untuk makluman semua mungkin kita selama ni salah faham. Ada 7 orang tu, 6 hasil daripada perkahwinan dengan Siti Khadijah. Seorang ni Ibrahim ni hasil perkahwinan dengan isteri yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maksudnya bukan semua daripada Siti Khadijah sebenarnya. Ustazah kan? Betul tak Ustazah? Betul tak? Ya. Ada Ustazah. Betul tak? Sebab saya tengok dalam buku teks ni Nabi Ibrahim adalah hasil perkongsian hidup baginda dengan Maryah Al-Qibtiyah. Salah seorang isteri Nabi lah. Maksudnya 6 lagi itu hasil daripada perkahwinan dengan Khadijah, isteri pertama Rasulullah. Okay, untuk yang seterusnya tarikh dan tempat wafat Nabi pun sama, senang nak ingat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Bertempat di Madinah dan Nabi wafat di Madinah, di Mekah. So dia wafat di Madinah. So yang ni saya ambil dalam buku teks lah. Muka surat 142. Untuk lebih lanjut anda kata saya tersalah fakta, boleh betulkan saya lah. Boleh saya teruskan Ustazah? Terus. Okay. Terus. Okay, untuk sirah Nabi ni dia sebenarnya panjang. So tersentuh saya ambil ringkasan saja dalam buku teks, ada ringkasan 143. Dia punya perjalanan daripada Rasulullah lahir lagi sampai Rasulullah wafat sebenarnya. Itu kita cerita. Kalau nak cerita satu-satu tu panjang sebenarnya, tapi saya cuba ambil ringkasan saja. Dalam buku teks pun saya cuba ringkaskan lagi. Untuk sebelum perasulan ni, maksudnya Nabi lahir Ustazah kosong sehingga 2 tahun. Dia dipelihara oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Untuk sesi perkongsian Ustazah ini kongsi lah. Kalau saya salah fakta, Ustazah akan betulkan saya. So sebenarnya untuk masyarakat Arab pada masa tersebut, dia punya budaya tersebut maksudnya bila seseorang bayi itu lahir,
biasanya dia orang akan dihantar ke kampung lah, maksudnya sebab di Mekah pada masa tersebut sangat-sangat crowded ataupun sangat bising lah maksudnya. So dia biasanya dia akan hantar bayi-bayi yang baru lahir ni ke kampung-kampung. Nabi Muhammad dihantar ke kampung, diambil oleh Hari Sadia dan di perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni terkenal dengan dia punya bahasa lah Ustazah. Ustazah? Ya. Okey. Ustazah feedback sikit lah, dah saya klip-klip tadi. Okey, Hari Sadia ni dia punya cerita So maksudnya saya kongsikan sedikit lah untuk puasa hingga 2 tahun ni, ilmu tambahan untuk kita semua. Saya pun dengar semalam saya cuba search, saya dengar daripada Ustaz Wadi Anwar dia punya kisah ataupun sirah. So untuk Hari Sadia ni sebenarnya dia pergi perkampungan, pergi ke Mekah. So dia hanya tinggal Nabi saja Ustazah kan. So dia tanyalah sebab Nabi lahir bapa ni dah meninggal Ustazah kan? Betul tak? Bapa Nabi Meninggal maksudnya Nabi ya. Sebelum Nabi lahir tu bapanya dah meninggal Ustazah kan? Ya, semasa dalam kandungan ibunya. Okey, semasa dalam kandungan ibunya bapanya dah meninggal. So maksudnya bila ibu Suswan ni cari bayi dekat di Mekah, so tinggal hanya Nabi Muhammad saja. Yang lain tu semua dah ada orang ambil. Maksudnya bayi-bayi lain yang sama lahir dengan Nabi Muhammad ni semua dah diambil oleh ibu Suswan masing-masing, cuma Nabi Muhammad saja yang tinggal. Jadi yang Hari Sadia ni dia jumpalah ibu Nabi, dia tanya kenapa tak ada orang ambil bayi ni kan. So Aminah pada masa tu dia beritahu Hari Sadia, dia kata bayi ni lah bayi yatim. Maksudnya pada zaman dahulu bila sebut anak yatim ni maksudnya dia macam susah lah, walaupun pada masa tersebut sebenarnya Nabi ni lah daripada golongan yang agak kaya lah, sebab Datuk ni Abdul Muttalib tu boleh dikatakan sebagai orang besar lah dekat Mekah pada masa tersebut. Tapi sebab dia punya kan, tapi dia sebab title dia anak yatim dulu Ustazah, semua ibu susu tak nak ambil kecuali Hamid Sadia. Dia punya barokah bila Hamid Sadia ambil Nabi ni, bila nak balik ke kampung Bani Sa'ad ni. So pada masa tersebut ditakdirkan Allah dia pada musim kemarau Ustazah kan. Musim kemarau dan untuk seluruh kampung tu semua tanaman tak menjadilah ataupun binatang ternakan dia semua kurus-kurus, kecuali binatang yang dipelihara oleh Halimah Sa'dah dan suami dia lah, semuanya menjadi dan tanaman dia pun menjadi. So orang kampung kat sana hairan kenapa tanaman dia menjadi, sedangkan kampung dia dengan musim kemarau dan bila disiasat Halimah Sa'dah ni dia ada pelihara seorang bayi yang dinamakan Nabi Muhammad lah pada masa. Okay. Yang seterusnya untuk umur 2 hingga 4 tahun Nabi dibedah oleh malaikat Jibril ni 2 hingga 4 tahun dia punya umur lah dia seterusnya umur 4 hingga 6 tahun hingga bersama ibu baginda. Pada umur 6 tahun ni baginda Nabi dibawa melawat kubur bapa baginda di mana Ustazah? Kubur bapa Nabi ni? Kubur bapa Nabi ni di mana? Di Madinah. Kan? Di Madinah. Tempat rumah Nabi di Mekah. Tapi di kubur bapa Nabi di Madinah. So dalam perjalanan pulang tu ibu Nabi meninggal. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, maksudnya balik rumah dia. Jauh tak Madinah dengan Mekah Ustazah? Ustazah? Jauh. Dalam berapa kilo Ustazah? Dalam berapa kilo? Sebab saya tak pernah pergi lagi ni. Hajat dalam hati nak pergi. Berapa kilo Ustazah? Lebih kurang lah. Mekah ke Madinah. Kalau naik bas pun lama 6 jam macam tu kan? Oh ya ke? Naik jam unta mana? Tak nak tahu dia punya jarak dari segi kilo. Kalau 6 jam, kalau nak kereta dari sini sampai ke Terengganu tu 6 jam. Lebih kurang 100 meter lah ya. Okey, jauh masa jauh dah juga kan? Dulu naik unta.
Nah, ya, nak unta lagi jauh kan. Lagi lambat. Nah, ya. Okay, satu sekali lagi Ustazah, ada banyak lagi fakta ni. Ya. Untuk umur Nabi 6 hingga 8 tahun selepas kematian ibu baginda, so baginda Ibunya. dipelihara oleh ibunya. Baginda dipelihara oleh datuk baginda itu Abdul Muttalib. Okay, selepas datuk baginda meninggal dan Rasulullah meninggal, Rasulullah tinggal bersama bapa saudara Abu Talib. So, Abu Talib ni Tu sebenarnya ayah usianya kepada saya. Ya. Tu Abu Nabi Talib ni usia sebenarnya 12 tahun. bapa kepada Sayyidina Ali kan? Betul tak? Sayyidina Ali. So Ya, untuk makluman betul. semua takut murid kita tak tahu apa dia punya kaitan kan. Okey. So ada kisah dia juga, nanti saya cuba ceritakan lagi lepas ni. Okay, umur 12 tahun. So umur 12 Okey. tahun Nabi dah berniaga, Nabi bersama dengan Abu Talib ke Syam untuk urusan lah. Maksudnya dalam perjalanan tu dia jumpa dengan Buhair Ar-Rahib di Busra. Busra ni kat mana Ustazah? Tahu tak kat mana? Sempadan Syam. Sempadan Syam Di Bandar Busra, kat situ, Sempadan Syam. so dekat situ Buhair Ar-Rahib ni macam ada ilmu ataupun ahli kitab Ustazah situ kan. Buhair Ar-Rahib ni dia ahli kitab kan. Dari perjalanan Nabi ada rahas. Buhair Ar-Rahib ni dia ahli kitab kan. Buhair Ar-Rahib ni dia ahli kitab kan. Dia ahli kitab. Betul tak? Okay. Sebab tu dia bila nampak tanda-tanda yang ada pada Nabi, dia minta Abu Talib pulang balik ke Mekah sebab dikhawatir bila ke Syam akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Biasanya orang Yahudi ni dia sepanjang dia punya rekod Nabi-Nabi yang diutuskan pada orang Yahudi ni, sebenarnya mereka nak bunuh Tazahan orang Yahudi ni. Okay, yang seterusnya saya teruskan lagi. Ya.